mengumumkan ketuaan yang berbahagia. Tes 1, 2, 3. Testing. Tengok dia tidak ada tenda. Semasa mengumumkan ketuaan, kita tuan-tuan dan puan bersama-sama berdiri. Selepas kita berdiri jangan duduk. Kita akan teruskan nyanyian lagu Negaraku dan juga lagu Maju dan Sejahtera. Lepas itu baru kita duduk. Ya. Oke, pastikan para pemenang-pemenang yang akan menerima hadiah semasa maju peresmian berada di Plaza Payung. Setelah kita akan panggil nanti, kita akan menyampaikan pertandingan Explorers Warga Emas semasa peresmian nanti, dan juga kita akan sampaikan hadiah kucuran dan juga hadiah pertandingan Coping Skill Challenge. So kita akan ada juga arbiter. Okey, ada 4 penyampaian semasa peresmian kita nanti. Jadi mohon kepada pemenang-pemenang bersedia di Plaza Berpayung ini dan juga standby. Tapi untuk pemenang-pemenang aktiviti yang lain yang tidak tersenarai kita akan buat selepas majlis peresmian dan serta juga lah. Betul. Jangan keluar dulu. Jangan kemana-mana. Nanti ada yang kamu tidak dapat ke meja. Okey, makluman pada semua, kita punya Prasmi yang berbahagia Datuk Husni Muhammad Saleh telah tiba di pekarangan Museum Marian Labuan. Mohon semua bersedia. Ini bukan cobaan, ini betul-betul kejadian. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Muhammad Husni Muhammad Saleh, pengurusi Perbadan Labuan, diiringi yang berusaha Dr. Francisco, Pengarah Kanan Kesihatan, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan Wilayah Puskon Labuan, dan Dirjen Kehormatan. Hadirin diminta untuk berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Maju dan Sejahtera.
Yang berbahagia Datuk Muhammad Husni Muhammad Saleh, Pengurusi Perbadanan Labuan. Yang berusaha Tuan Simsudin bin Sidik, Timbalan Pengurusi Perbadanan Labuan. Yang berusaha Dr. Francis Paul, Pengarah Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Yang berusaha Dr. Natalie Paul Bennett, Wakil Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Bahagian Kesihatan Awam. Yang berusaha Dr. Hanifah Muklis Ghazali, Pensyarah Kanan Universiti Malaysia, Kampus Antarabangsa Labuan, selaku Rakan Strategik Program Sulam. Timbalan-timbalan Pengarah Kesihatan, Pegawai-pegawai kanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, Ketua-ketua Jabatan Kerajaan, Wakil-wakil dari Persatuan dan bukan kerajaan, rakan-rakan strategik, rakan-rakan media, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke hari terbuka Wellness Hub Labuan, sempena sambutan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menandatangan bagi bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Futsal bin Ramlan. Majlis mempersilakan. Dr. Hanifah Muklis Ghazali, Pensyarah Kanan Universiti Malaysia, Kampus Antarabangsa Labuan, selaku Rakan Strategik Program Sulam. Semua timbalan pengarah kesihatan, pegawai perikanan, Jabatan Kesihatan, ketua-ketua Jabatan Kerajaan, wakil-wakil persatuan dan badan bukan kerajaan, rakan-rakan strategik dan rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kesyukuran kepada Tuhan kerana kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi ini. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran yang berbahagia Datuk dan juga Tuan Berusaha Tuan Simsudin sentiasa setia dan menyokong program-program kesihatan. So, thank you very much. Dan kita juga ada rakan strategik yang baru yaitu daripada UMS. Thank you very much, Doktor, for joining us. So, this program seperti biasa kita punya message kesihatan. I just want to summarize the whole thing seperti biasa adalah untuk mempromosi hidup sihat, hidup cergas. So this is the main message when we do kita punya program. Jadi bila kita nampak program yang kita rancang sepanjang hari ini dan juga sepanjang tahun, bila melibatkan promosi dan kecerdasan, kita melibatkan semua penduduk dan semua lapisan masyarakat dan semua peringkat umur sebaik mungkin yang boleh berjalan sudahlah. Okay? Jadi kita ada aktiviti untuk budak-budak sekolah, remaja sehinggalah kepada warga tua dan pada hari ini that is all being reflected to all the activities yang kita buat. Dan untuk makluman semua, kecerdasan ini bukan sahaja kecerdasan fizikal. Jadi kalau kita tengok program kita di sini, dia juga melibatkan kesihatan minda. So pada hari ini juga tidak ada program seumpama itu. Because untuk kita kita panggil sihat secara menyeluruh, it has to be everything. Jadi termasuklah physical, mental, spiritual. Semua ini mesti bersatu. Bila dia tidak panggil ini concordance begitu dan tidak akan nampak kita panggil dissonance adalah yang tidak ngam dengan kita punya kesihatan keseluruhan ataupun kita panggil wellness. So perkataan-perkataan seperti wellness, kesejahteraan ini akan menjadi satu kita pakai mantra kita sudahlah dalam kehidupan. Jadi bukan lagi kita cakap tunggu sakit baru dapat perawatan. Saya ni okey. Jadi kita harus jujur kepada diri kita. So kita tidak mau sudah ada ini feeling yang kita cakap denial.
denial. Jadi saya berkongsi satu cerita sedikit. Saya mendapat berita yang tidak baguslah, not a very good news dalam 2-3 hari yang lepas, di mana my ex-classmate tiba-tiba message bilang dia dapat diagnose breast cancer stage 3. Jadi kalau kamu tahu cancer stage 3 ini, dia sudah bengkak dan dia sudah merebak kepada sekurang-kurangnya local lymph node di bagian ketiak. Jadi soalan saya kepada dia, selama kamu mandi itu, kamu tak terasakah ada bengkak? Nah, dia bilang saya terlalu sibuk Pak. Nah ini lecturer lah, dokter, lecturer. Jadi dia bilang terlalu sibuk, dia bilang macam agak mustahil. Tetapi sometimes ada elemen denial, ada elemen yang mungkin tidak mau, you admit that you have some changes in your system. Jadi agak sedih lah. Jadi inilah program-program yang kita buat semua ini saringan. So if you go to our booth, ambillah peluang ini. Dan apa-apa soalan yang mungkin berkaitan dengan kesihatan, mungkin ada problem, ini bagi tahu saja. Okay, tidak perlu limit kepada apa yang kita offer di sini pada hari ini. Tapi apa-apa soalan, mohon kamu memberanikan diri ataupun we welcome all sorts of query semasa ini hari terbuka. Jadi hari terbuka ini we can ask even our services dan sebagainya. Jadi kita ada bahagian-bahagian yang berkaitan di sini. So please ambil peluang ini untuk dapat makluman yang lebih lengkap. So saya tidak akan berucap panjang lebar sebab kita biarlah nanti kamu nampak aktiviti-aktiviti yang kita buat di sini itu, dan all the message is the same. Message kita ini kita harap menjadi budaya kepada semua lapisan masyarakat dan harap bermula dari peringkat awal dan harap tidaklah kita dirosakkan dengan maklumat-maklumat yang boleh mengganggu kita ke arah kehidupan yang lebih sihat dan cerdas. Jadi akhir kata sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Datuk Muhammad Husni yang sudah menjadi kita punya rakan dan juga menjadi sahabat kita lah, dan juga Tuan Syamsuddin dan semua rakan strategik dan jemputan, semua peserta-peserta dan rakyat Labuan yang sentiasa menyokong program-program kesihatan. Tanya kepada semua urus setia, kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini, dan syabas sekali lagi. Sekian dan terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Pengarah Kesihatan Negeri atas ucapan alu-aluan. Burung tempua hilang berkawan, sayang merbah di pohon cemara. Ucapan resmi kita dengarkan terpatri indah seindah bicara. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan peresmian oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Husni bin Muhammad Saleh, Pengerusi Perbadangan Labuan. Seterusnya menyempurnakan ini peresmian Hari Terbuka Wellness Hub Labuan sempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Majlis ini mempersilakan. Terima kasih saudara-saudari Pengerusi Majlis. Yang Berusaha Dr. Francis Wong, Pengarah Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan. Yang Berusaha Tuan Syamsuddin bin Siddiq, Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan. Yang Berusaha Dr. Anthony Paul Bernard, Wakil Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kesihatan Awam, Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Wilayah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Yang Berusaha Dr. Hanifah Muklis Ghazali, Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Kampus Antarabangsa Labuan, selaku rakan strategik program Sulam, dan timbalan-timbalan pengarah kesihatan, pegawai-pegawai kanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, ketua-ketua Jabatan Kerajaan, wakil-wakil persatuan dan badan bukan kerajaan, rakan-rakan strategik, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjat rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia
kita dapat berhimpun pada pagi yang penuh bermakna ini bagi menjayakan Hari Terbuka Wellness Hub Labuan Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2025. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan Dr. Francis Paul, Seksyen Promosi Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam selaku penganjur atas inisiatif mengandungkan program ini yang bertujuan mendekatkan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat melalui konsep kesejahteraan menyeluruh iaitu fizikal, mental, sosial dan spiritual. Ucapan penghargaan juga saya tujukan kepada semua rakan strategik yang saya pasti turut sama menyokong program Hari Terbuka Wellness Hub Kesihatan pada hari ini. Semoga kerjasama dan hubungan baik antara jabatan dan agensi kerajaan, swasta dan NGO serta semua pihak yang akan berterusan kerana ini amat penting dalam memperkukuhkan agenda kesejahteraan komuniti khususnya di Labuan ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, Wellness Hub merupakan satu inisiatif di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang memberi tumpuan kepada pendekatan promosi kesihatan secara berfokus dan berterpadu. Wellness Hub menyediakan perkhidmatan kesihatan yang dapat meningkatkan kemahiran dan menggalakkan perubahan tingkah laku hidup sihat dan aktif melalui pembinaan kemahiran secara bertahap. Saya dimaklumkan terdapat 13 pakej perkhidmatan yang disediakan di Wellness Hub meliputi 7 perkhidmatan teras dan 6 teras sokongan. Antara perkhidmatan ini adalah seperti 1. Penilaian faktor risiko kesihatan. Ini termasuk saringan kesihatan dan kecerdasan. Yang kedua ialah intervensi pengurusan berat badan. Ini I Fit and Eat Right ataupun I Fitter. Yang ketiga ialah intervensi perkhidmatan berhenti merokok. Alhamdulillah saya sendiri perokok tegar masa dulu dan dah berhenti merokok. Yang keempatnya ialah runding cara hidup sihat. Dan yang kelimanya kekal aktif melakoni aktiviti kecerdasan. Yang keenam wellness studio. Dan yang ketujuh ialah mini gymnasium serta galeri info sihat. Manakala 6 lagi pakej perkhidmatan sokongan adalah seperti program resilient remaja untuk pelajar sekolah, sokongan kesihatan minda, My Green Hand atau projek tanaman hijau, seni dan kreatif, bicara sihat, serta aktiviti bersama ejen sukarelawan kesihatan komuniti iaitu My Champion. Pakej perkhidmatan ini adalah antara usaha untuk memperkasa komuniti dari segi kemahiran kesihatan sendiri bagi mengurangkan faktor risiko penyakit dan dengan cara menggalakkan masyarakat Labuan untuk mengenal pasti status kesihatan diri, mendapatkan intervensi awal dan membina budaya hidup sihat secara berterusan sejaga dengan aspirasi kerajaan dalam membentuk masyarakat Malaysia Madani yang sihat dan produktif serta sejahtera. Hadirin sekalian, budaya hidup sihat bukan sekadar aktiviti bermusim, tetapi perlu dijadikan gaya hidup harian. Kajian menunjukkan bahawa lebih 30% daripada rakyat Malaysia menghadapi masalah berat badan berlebihan dan tren penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hipertensi dan kolesterol masih lagi di tahap yang tinggi. Oleh itu, Wellness Hub berperanan penting untuk mengubah paradigma masyarakat daripada hanya merawat penyakit kepada mencegah dan mengekalkan kesihatan melalui
perubahan tingkah laku yang berterusan. Oleh itu, di kesempatan ini saya menyeru agar semua pihak jabatan kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan komuniti terus menyokong inisiatif ini. Jadikan Wellness Hub sebagai pusat rujukan utama kesejahteraan komuniti, tempat kita berkongsi ilmu, membina jaringan sokongan sosial dan memupuk semangat kesukarelawanan dalam bidang kesihatan. Kepada warga Labuan, tahniah kepada semua yang telah aktif bersama Wellness Hub Labuan. Kepada yang baru mengetahui perkhidmatan ini, saya mengajak semua untuk memanfaatkan sepenuhnya kemudahan dan program yang ditawarkan oleh Wellness Hub Labuan. Jalani pemeriksaan kesihatan, sertai aktiviti fizikal, ikuti pakej runding secara sihat dan teruskan amalan sihat dalam keluarga masing-masing. Kesejahteraan individu bermula daripada kesederaan diri. Saya juga dimaklumkan pada majlis ini turut disambut adalah Hari Kesihatan Mental yang juga sinonim dengan aktiviti-aktiviti dilaksanakan di Wellness Hub. Menerusi semua kempen dan sambutan Hari Kesihatan Mental, temanya ialah War on Stigma, kesihatan mental milik semua. Maka marilah kita sama-sama mengubah cara pandang masyarakat, kerana kesihatan mental bukan isu pinggiran, ia milik semua. Dan setiap daripada kita berhak untuk hidup sihat, tenang dan diterima seadanya. Sebelum saya mengabaikan pengambilan speech yang ada ni, saya nak cerita sikit pasal pentingnya kita buat early detection. Baru-baru ni anak saya sendiri, umur 20 tahun, lelaki, dia pergi buat voluntary self check up, dan tiba-tiba dia dapat tahu bahawa ada cyst di dalam buah pinggang. Ini yang baru dapat dan dah di tahap bosnya 3, dan sekarang ni dia menghadapi risiko untuk satu daripada buah pinggangnya terpaksa dibuang. Ya, umur 27-28 tahun. Ini yang kita buat beberapa konsultasi dengan pakar-pakar di sana, macam mana sebab dia baru mula. Itulah salah satu daripada perkara yang ni. Yang satu lagi kepada yang veteran ni, saya mohon juga sebab seorang daripada bakal besan saya sendiri telah dipanggil Allah SWT pada minggu lepas, kerana lepas pada dia pencen pada umur 60 tahun, 3 bulan selepas tu dia tahu dia dapat cancer, liver cancer, ya, tahap 4. Dan kemudiannya tak lama lepas tu 3-4 bulan ke Kuala Lumpur, ke Penang, ke mata-mata tempat untuk mendapat rawatan. Tapi bila dapat tahu tu dah tahap 4 yang dah lama, dan terusnya dia telah meninggal pada minggu lepas. Ya. So saya terpanggil juga lah bila Dr. Francis kata kita datang buat Wellness Hub, cek kali dan sebagainya. Dan saya menyeru pada semualah, tak kira yang muda dan yang tua, sebab jadi dalam keluarga saya sendiri, ya, untuk sama-sama kita pergi cek kesihatan kita. Kalau ada yang tak baik itu, masih lagi berokok dan sebagainya, kan, walaupun di sini pulau bebas cukai, rokok dan sebagainya, tapi kesihatan kita adalah yang paling bernilai sekali. Ya, hidup kita sekali, kita cuba hidup enjoy, jangan tak mau bila tua-tua nanti kita terpaksa diupah untuk mengupah orang untuk menjaga kita dan sebagainya. Dan sekarang ni keadaan kita agak merisaukan juga, sebabnya kita punya cara kehidupan kita, cara makanan kita, cara sekarang macam tak sempurna, ya. Saya minta juga kepada semua warga Labuan, ya, ambil iktibar daripada yang terjadi pada keluarga saya sendiri, ya.
untuk sama-sama kita mencari dan guna sepenuhnya fasiliti-fasiliti di Wellness Hub yang ada tu. Dan akhir kata saya sekali merakamkan ucapan tahniah kepada dan perhargaan ke seluruh warga Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan dan semua rakan strategik atas kesihatan menganjurkan Hari Terbuka Wellness Hub pada hari ini. Dan semoga usaha murni ini menjadi pencetus perubahan kepada masyarakat Labuan dalam menghayati erti sebenar kesejahteraan, iaitu bukan sekadar bebas daripada penyakit tapi hidup cergas dan sejahtera. Akhirnya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Hari Terbuka Wellness Hub Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2025. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berbagi datuk kekal berada di atas pentas bagi melaksanakan demonstrasian. Untuk itu dijemput Pengarah Kesihatan Negeri mengiringi Divjen Hormat untuk naik pentas bagi bersama-sama menyempurnakan gimmick persenian. Majlis mempersilakan yang berbagi datuk untuk menyempurnakan gimmick persenian diiringi oleh Divjen Hormat dalam kiraan 3, 2, 1. Tidak banyak berbagai datuk. Kita ada sekali percubaan. Jangan marah. Ya. Gimmick persenian ini merupakan lontaran bola ke dalam tanggul sebagai simbolik aktiviti fizikal dalam memudahkan gaya hidup sihat sepanjang masa. Dan gimmick persenian Hari Terbuka Wellness Hub Labuan, sambutan Hari Kesihatan Mental, bulan tahun seni kebangsaan dan warna emas bagi tahun 2025. Dengan gimmick persenian itu tadi, maka rasmilah sudah Hari Terbuka Wellness Hub Labuan tahun 2025. Majelis merakamkan terima kasih kepada yang berbahagia datuk dan Divjen Hormat atas penyempurnaan gimmick itu tadi. Untuk makluman yang berbahagia datuk dan para hadirin, sepanjang Hari Terbuka Wellness Hub Labuan ini, pelbagai aktiviti kesihatan dan pertandingan yang telah pun diadakan, yang mana pertandingan ini telah pun berlangsung sejak April 2025 hingga September 2025. Dan ini kita juga ada pertandingan yang berlangsung ya, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin. Sejak pagi tadi ini kita ada pertandingan Explores warga emas. Ya. Kita ada juga beach run, Coping Skill Challenge berbentuk video TikTok. Dan juga pertandingan kain bintang One on Sigma, pertandingan video TikTok, sketsa dan medical popping. Dan pertandingan warna, sediakan minda, warnakan dunia. Dan juga berbagai pertandingan-pertandingan yang telah pun diadakan sepanjang pagi ini. Dan juga kita juga ada reruai di luar, yang mana kita ada saringan kesihatan dan pelbagai saringan yang disajikan. Jadi selepas ini, bolehlah para hadirin dan yang berbahagia datuk untuk ronda-ronda cuci-cuci mata.
di pameran-pameran yang telah disediakan. Baiklah, majlis teruskan lagi dengan menjemput Yang Usaha Dr. Francis Paul, Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, diiringi Dr. Nathalie untuk naik ke pentas bagi penyampaian hadiah. Majlis mempersilakan. Hadirin sekalian, tiba saat yang dinanti-nantikan. Majlis dengan penuh sukacita meneruskan acara penyampaian hadiah bagi pemenang untuk setiap penyertaan. Sepanjang hari terbuka Wellness Hub sempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera tahun 2025. Baik, bagi penyampaian ini kita akan menyampaikan terdiri daripada tempat ketiga dahulu, kemudian diikuti tempat kedua dan Johan. Okey, jadi untuk itu kita jemput pertandingan pemenang bagi beach run kategori dewasa campuran dijemput tempat ketiga diiringi oleh Encik Lawrence anak lelaki Melati, Puan Suryati binti Sawal, Muhammad Faris Nurhan binti Norazi. Dan pemenang tempat kedua jatuh kepada Kamarul Hikran Asirin, Muslimah bin Abdullah dan juga Nur Fatimah binti Abdullah. Woi, baju pun sama, patukan nomor 2. Kalau seluar sama konform nomor 1. Kategori dewasa campuran dijemput Encik Amizan bin Yunus, Encik Manan bin Abdullah dan Puan Sofia bin Tirajin. Sebagai makluman yang berbahagia Dato' serta hadirin, saudara Manan ini bukanlah insan yang biasa. Ini luar biasa, ada insan 2-3. Bukan sekadar Labuan, Kota Kinabalu, Semenanjung, semua dia tapau. Kalau larian bahagian veteran memang dia punya. So kalau ada yang membuat pertandingan, larian, hadiah siap-siap bagi Abang Manan. Baik, sekali lagi tepukan lagi pemenang kita kategori berikut campuran dan seterusnya penyampaian hadiah pertandingan Kopi Miskin Challenge. Oh, maafkan saya, terlampau melihat penanduk excited kita ni semakin ke depan mengejar kelajuannya. Jadi terlampau laju, ketinggalan kategori sekolah menengah. Diorang mau balik saja, dia kena panggil kami bilangnya. Baiklah, tempat ketiga kategori menengah campuran jatuh kepada pasangan Irlan tim lari Rafiq Wasdi Muhammad Razi dan Izirin Zana binti Kunti. Yang ini pun kita dapat bajunya sama juga. Yang kuntiknya saja aku kenal, anaknya indah. Untuk pemenang tempat kedua kategori menengah campuran dijemput Encik Rafiq Wati bin Muhammad Razi, Rusel Rainani Tan dan juga Nur Syafiqi Syafira binti Sambari dijemput.
jatuh kepada pasangan Annabeth Kristella Pedri, Muhammad Anur bin Hilpon dan juga Mo. Memang Mo sejaga. Bagi kategori sekolah rendah, tempat ketiga disandang oleh Nurjulaika binti Mustafa, Muhammad Syah Najwan bin Yusri dan Khairi Azli bin Muhammad Khairul Ridwan. Pemenang tempat kedua jatuh kepada pasangan Muhammad Ali Amirin bin Ruben, Fakusi Syakirin bin Raul Zaimi dan Nur Raisya Elisha. Untuk Johan bagi pertandingan kategori sekolah rendah dijemput Nur Aisyah binti Ismail, Muhammad Ramdana Refat bin Ansar dan Putri Kalisha Zahira binti Abdullah. Dan seterusnya kita akan menyampaikan pula hadiah bagi pertandingan Coping Skill Challenge platform media sosial TikTok. Untuk Johan untuk tempat ketiga dijemput Tempat ketiga yang mempunyai viewer sebanyak 33,3K jatuh kepada Dayang Raniza binti Awang Osman. Ramai peminat patutlah dia dapat tempat ketiga. untuk Johan dengan jumlah tontonan 34.2K dijemput Puan Nurul Syafiqah binti Jumali. Dan Johan mempunyai 47,5K viewer jatuh kepada Sofina binti Labudin. Baiklah, majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Francis Paul atas penyampaian hadiah itu tadi. Seterusnya adalah penyampaian hadiah bagi pertandingan eksplorasi warga emas dan IPK. Sebelum itu, majlis ingin menjemput sekali lagi yang berbahagia Datuk untuk naik ke atas pentas bagi menyempurnakan penyampaian hadiah bagi pertandingan eksplorasi warga emas. Majlis mempersilakan. Pemenangnya adalah tempat ketiga jatuh kepada kumpulan 6 diketuai oleh Puan Mary Wong. Ya, minta maaf Puan, hadiahnya tidak jadi. Untuk tempat ketiga pemenang oleh Pindis Malaysia 200. sebanyak RM200 ya. Nah. Seterusnya, pemenang bagi Explorer Zero emas bagi tempat kedua dijemput kumpulan 5 yang diketuai oleh Encik Parno Wonggo. Wah, Parno, minta maaf Wah Parno, salah. Salah sebut Wah Parno. Hadiah bagi
tempat kedua ini merupakan wang tunai sebanyak RM300. Tanya kepada pemenang. Manakala Johan bagi Explores Hero Emas tahun 2025 jatuh kepada kumpulan 2 yang diketuai oleh tim Japan Race, yang mana Johan akan membawa wang tunai sebanyak RM500. Ya, tahniah diucapkan pada Hero Emas kita. Inilah bukti-buktinya orang pulau, walaupun sudah berusia tapi masih berkuasa. Seterusnya bagi penyampaian program hasil sebenarnya kita dijemput Puan Agnes Wisud, Ketua Seksyen Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Pasaman Labuan, diiringi oleh Coach Rizka untuk mengumumkan para pemenang. Terima kasih pengurusi majlis dan pengurusi majlis. Kami mengambil peluang ini untuk mengumumkan pula, ya, untuk makluman yang berbahagia Datuk semua dijemputan. Untuk program intervensi penurunan berat badan ataupun iFit in Its Right ini merupakan antara program terbaik seperti mana yang berbahagia Datuk telah sebutkan tadi, dan pada tahun ini 2025 4 siri ujian dilaksanakan, iaitu seramai 261 orang daripada komuniti dan agensi telah menyertai. Dan pada tahun ini selain daripada siri daripada komuniti, kami amat berbangga kerana rakan strategik kami, Jabatan Belia dan Sukan, antara rakan strategik yang telah bekerjasama untuk melaksanakan program ini di bawah program yang mereka namakan sebagai Biggest Loser X iFitter. Dan masa yang ditunggu-tunggu, saya harap mana pemenang kita sudah bersedia di sini, sebab hadiah lumayan juga nih. Kalau yang daripada Jabatan Belia dan Sukan, buang kali terima, ingat. So, kita mulakan dengan iFitter Series 1, yaitu Community. Kita pergi kepada tempat yang ketiga. Boleh tengok di skrin juga ya, kami ada di sana tapi skrin kami agak kecil. Tempat ketiga dengan berjaya menurunkan berat sebanyak 6.5 kilo, penurunan lemak berat, lemak badan sebanyak 7%, jatuh kepada Rusia Nitiame. Pantas, sudah dapat hadiah. Untuk pemenang ini mereka akan menerima wang tunai dan juga berangan-berangan sukan, ya. Tahniah diucapkan. Gagal-gagal sudah jiwanikan, sudah tahu kah? Seterusnya, Naik Johan berjaya menurunkan berat badan sebanyak 12 kilo. Tepung bangkit menurunkan 100 berat badan sebanyak 13.3%. Kita mempersilakan Khairul Nadia binti Nasir. Kita lihat perbezaan gambar yang ada di situ, ya. Tahniah.
ketiga dengan perbedaan berat badan 3 kilo dengan peratus pengurangan lemak sebanyak 3%, dijemput Benjamin bin Asfara. Terusnya, naik Johan dengan perbedaan berat badan 11 kilo. Dengan peratus pengurangan 13%, dipersilakan Umaymah binti Abdul Rahim. Dengan perbedaan berat badan sebanyak 16,4%, dengan peratus pengurangan lemak sebanyak 11,4%, Johan disandang oleh Faisal bin Salim. Untuk maklumat semua ya, mereka telah berjaya menurunkan daripada kategori obes kepada lebih berat dan yang lebih berat kepada berat badan yang normal. Tahniah. Dan seterusnya, kita juga memberikan penghargaan yaitu anugerah peningkatan muscle ataupun otot tertinggi kepada peserta-peserta kita. Jadi, kita jemput pertama adalah Jairul Tuwati Marco. Beliau berjaya meningkatkan badan sebanyak 3,3%. Dari mana Jai? Oh, tidak dapat hadir, jadi kita hantar wakil. Maju. Dia memang bersemangat sebab bukan mendapat hadiah. Dan juga yang kedua berjaya meningkatkan perbezaan atau sebanyak 1,2 kilo, yaitu perbezaan sebanyak 6,3%. Kita jemput Debra Juhana Zahidu. Beliau juga tidak dapat hadir, jadi kita jemput wakil ya. Mana wakilnya? Oke. Dan anugerah otot tertinggi juga kita anugerahkan kepada Encik Benjamin bin Asfara yang berjaya meningkatkan peratus otot sebanyak 1,8%. Tahniah. Seterusnya, bagi anugerah kehadiran tertinggi Majlis. Ya, itu saja. Majlis ucapkan ucapan terima kasih kepada Puan Inis dan juga Coach Rizka ya. Baiklah, seterusnya sebagai penghargaan rakan satelit program Sulam Universal dijemput yang berbahagia Dato' untuk menyampaikan cendera hati kepada yang berusaha Dr. Hanifah Muklis. Majlis dijemput yang berusaha Dr. Hanifah Muklis naik ke pentas untuk menerima cendera hati. Majlis mempersilakan. Seterusnya dijemput yang berusaha Dr. Francis Paul, pengarah kesehatan negeri, untuk menyampaikan cendera hati kepada penerusi Perbadanan Labuan yang berbahagia Dato' Husni bin Muhammad Sazi. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dato' Husni bin Muhammad Sazi, pengurusi Perbadanan Labuan serta diberi hormat di atas penyempurnaan penyampaian negeri itu tadi. Para hadirin yang dihormati, dengan berakhirnya acara sebentar tadi maka berakhirlah sudah
Majelis Peresmian Hari Terpegawai Negeri Pelabuhan tahun 2025 pada kali ini. Mari silakan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk dan semua tetamu jemputan div hormat. Tidak lupa juga kepada semua peserta yang telah menyertai program-program yang telah dihancurkan oleh Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Melbourne. Sehingga itu sahaja daripada kami. Segala kekurangan dan kesilapan harap dimaafkan. Semoga berjumpa di lain acara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita berpisah dan sebelum VIP kita bangun, kita akan ada sesi bergambar bersama dengan yang berbahagia di tim kehormatan kita, kekandang saya Tuan Sim Sudin Siddiq. Jadi yang lain boleh masuk di belakang. Kameraman akan berada daripada atas pentas. Mohon kepada semua pemenang-pemenang, pemenang-pemenang pada 5 hadiah ini bergambar dulu dengan kita punya VIP. Okey, nanti boleh. Kita bergambar dulu dengan VIP kita. Sini kita gambar VIP kita. Okey, kita semua para pemenang. Semua para pemenang berbaris di belakang VIP kita. Kita akan bergambar ramai sebelum kita meninggalkan Plaza Berpayung. Ya, sebelum selesai bergambar untuk acara seterusnya kita ada penyampaian hadiah. Selepas VIP kita keluar akan beri makan di atas. Ini untuk acara. Yang mana belum dapat hadiah tunggu selepas ini kita bagi ya. Jangan balik dulu. Dan kamu boleh dulu. Belakang, yang di belakang tu minta berdiri bangun juga. Semua berdiri bangun. Okey, angkat hadiah. Okey, kasih lagi nya, kasih belen. Tak belen, yang lain bagi separuh ke sana yang ada hadiah. Separuh di belakang pun okey. Okey, yang di belakang boleh berdiri atas bangku pun boleh, macam yang 2 orang dah tahu malu tu. Ada 3. Okey, ada 3 orang. Boleh berdiri. Okey, berdiri supaya nampak. Jangan kuat. Okey, ready. Thumbs up. 1, 2, 3. Tunggu kameraman kita, dia akan bergerak ke hujung. Okey, apa kamu punya tidak tadi itu? Willingness Pelabuhan? Boleh.